Dan hari ini sepatutnya menjadi hari kelima mesyuarat khas Dewan Rakyat. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Noor Hisham pada lewat Ahad umum 4 sampel genom berkaitan kes positif COVID-19 di Parlimen hasil saringan 29 Julai lepas. Berkebarangkalian besar adalah varian Delta berdasarkan penyebaran varian semasa di Malaysia. Menurutnya, dalam kemas kini media sosial, sampel yang diterima IMR daripada Makmal Kesihatan Awam Kebangsaan Sungai Buloh menunjukkan kepositifan dengan nilai CT yang rendah. Menurut Dr. Noor Hisham lagi, berdasarkan kajian klinikal di luar negara dan juga WHO, kes yang dijangkiti varian Delta mempunyai kandungan virus 1,200 kali lebih tinggi berbanding kes yang dijangkiti dengan varian biasa. Tambahnya, penjujukan genom penuh akan dijalankan bagi pengesahan selanjutnya. Dan terdahulu, KKM cadang agar semua sesi mesyuarat di Parlimen ditangguh untuk tempoh 2 minggu mulai 29 Julai susulan pengesanan kes COVID-19 dan kebimbangan risiko penularan. Dr. Noor Hisham berkata faktor persekitaran Parlimen termasuk keadaan Dewan Parlimen yang bertutup meningkatkan risiko penularan jangkitan. Ini memandangkan virus SARS-CoV-2 tersebar atau menular melalui udara dan boleh kekal dalam persekitaran selama beberapa jam. Dan hari ini Ahli Parlimen Pembangkang akan tetap hadir ke Parlimen walaupun sesi terakhir mesyuarat khas penggal ketiga Parlimen ke-14 bagi Dewan Rakyat telah ditangguhkan ke tarikh yang belum dimaklumkan. Pengarah Komunikasi PKR Fahmi Fazil ketika mengesahkan perkara itu memaklumkan mereka akan tiba di Parlimen kira-kira jam 9.30 pagi dan juga di Parlimen ketika ini. Untuk melaporkan berkenaan ini adalah Firdaus Azil, wartawan Astro Awani. Firdaus Azil, di kaca TV ketika ini kita dapat lihat bahawa kenderaan Ahli Parlimen Sungai Petani berpatah balik dan juga Ahli Parlimen Sungai Petani tidak dibenarkan masuk. Apa cerita di Parlimen pada ketika ini kerana kita dilaporkan bahawa Ahli Parlimen Pembangkang akan mula turun pada pukul 9.30 pagi, Firdaus? Okey, baik, terima kasih Riza. Seperti yang Riza maklumkan, sudah 2 kali kalau kita imbas kembali aturan urusan mesyuarat khas Dewan Rakyat, di mana pada hari Khamis lepas sepatutnya sesi itu digulung oleh Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, tetapi telah dihentikan seketika kerana beberapa insiden yang kalau boleh kita ingat, seperti sebagai contoh sidang mesyuarat khas telah ditempohkan kerana beberapa ataupun kesemua mereka yang berada di Parlimen ketika itu, termasuk saya sendiri, petugas-petugas media, perlu mengambil ujian saringan. Dan hari ini juga, sepatutnya hari ini juga tumpuan kepada, kalau mengikut aturan mesyuarat, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Portfolio Parlimen dan Undang-Undang Datuk Seri Taqiyuddin Hassan sepatutnya membentangkan apa yang telah menjadi persoalan selama ini, iaitu sama ada proklamasi darurat serta ordinan darurat di bawahnya sama ada dimansuhkan ataupun dibatalkan ataupun tidak, kerana kalau kita imbas kembali pada 26 Julai, hari pertama mesyuarat khas, di mana Ahli Parlimen Kota Baru itu dilaporkan berkata Kabinet telah memutuskan untuk membatalkan 6 ordinan darurat, tetapi seperti yang kita ketahui, sesudah selepas itu beberapa pihak termasuk Ahli Parlimen Pembangkang membangkitkan sama ada pembatalan itu mengikut prosedur yang sebenarnya ataupun tidak. Itu kita sudah ada laporan terperinci, tetapi hari ini pemerhatian kami hari ini dalam perjalanan saya dan beberapa petugas media lain, beberapa jalan utama ke Parlimen, iaitu Jalan Parlimen, jalan yang berhampiran Masjid Negara serta berjalan berdekatan Bukit Aman, yang semuanya menghala ke bangunan Parlimen telah terdapat sekatan jalan raya. Dan di hadapan, kalau anda dapat lihat visual yang kita tunjukkan sejak daripada awal pagi tadi, terdapat sekatan jalan raya di mana kehadiran beberapa ramai pegawai ataupun anggota penguatkuasa juga kelihatan di hadapan jalan utama ke bangunan Parlimen, terdiri daripada anggota polis termasuk Light Strike Force, LSF serta anggota rela, semua di berkawan sini. Dan kalau anda dapat lihat, seperti yang Rizal maklumkan tadi, Ahli Parlimen Sungai Petani Datuk Johari juga tidak dapat hadir, tetapi kita akan menunggu kerana berdasarkan apa yang kita dimaklumkan, pertamanya semalam
Presiden ataupun interim muda YB Said Saddiq iaitu ahli parlimen MUA dikatakan akan hadir pada pukul 9 pagi, dan selepas itu kita mendapat makluman daripada pengarah komunikasi YB Fahmi Fadzil beberapa anggota parlimen daripada blok pembangkang akan hadir 9:30 yang sudah pasti kita akan memberi perincian lanjut. Dan ketika ini kalau dapat lihat keadaan masih tenang, terkawal, tetapi kami media di sini perlu memastikan penjarakan sosial sebab kita nampak sudah ada mereka yang membawa buku kompaun dan sebagainya. Jadi kami sebagai petugas media juga perlu berhati-hati mengamalkan SOP yang sama dalam membuat liputan di sini, Rizal. Dan kita juga di kaca TV ataupun ketika ini ada visual yang dikemas kini daripada Fahmi Fadzil ya. Di sini beliau menunjukkan bahawa semua jalan ke parlimen termasuk kompleks parlimen ditutup. Jika pengarah boleh ambilkan visual ketika ini di kaca TV, ada 3 keping visual yang dimuat naik oleh YB Fahmi Fadzil ketika ataupun sekitar jam 9:05 9:06 pagi tadi. Firdaus, berdasarkan visual ini dilihatnya bahawa semua jalan keluar masuk ke parlimen ditutup ketika ini, Firdaus ya. Betul. Satu pertamanya ialah di belakang saya ini ialah laluan utama ke bangunan parlimen, dan jalan-jalan utama sekeliling sini pun telah pun mengalami sekatan jalan raya. Jadi kita rasakan berkemungkinan mereka tidak dapat membawa kenderaan rasmi, mereka tidak dapat lalu ke sini, tapi berkemungkinan besar mungkin mereka akan berjalan sama seperti petugas-petugas media lain yang mana kami terpaksa berjalan sekitar 1 kilometer untuk sampai ke lokasi ini, kerana seperti yang Rizal maklum ataupun penonton-penonton Extraordinary maklum, kawasan ini sedang dikawal rapi, Rizal. Okey. Dan adakah Firdaus jangka dapat masuk ke dalam bangunan parlimen ataupun bagaimana, kerana menurut Fahmi Fadzil semalam beliau menyatakan bahawa jika ada media yang berada di luar beliau akan bawa masuk. Mungkin Firdaus boleh terangkan apakah yang dijangkakan akan berlaku pada jam dan juga minit-minit akan datang? Baik, kalau pada hari kedua, iaitu ketika tak salah saya Menteri Kesihatan membentangkan tentang plan KKM menangani, kami cuba membuat lintas langsung daripada jalan ke hadapan sedikit, tapi ketika itu juga sudah dimaklumkan oleh pegawai yang menjaga keselamatan parlimen bahawa kawasan itu tidak boleh, apatah lagi hari ini. Jadi kita jangkakan berkemungkinan besar sekiranya ahli-ahli parlimen pembangkang ini boleh hendak ke sini, mungkin mereka terpaksa berjalan, tetapi bagaimanapun kita juga dimaklumkan oleh YB Fahmi Fadzil dalam mesej semalam bahawa Ketua Pembangkang sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, akan melakukan FB Live. Jadi kita akan juga cuba membawa perincian tersebut, dan juga kita akan memerhatikan sekiranya ada lagi ahli-ahli parlimen lain daripada blok pembangkang selain pada apa yang telah disebutkan tadi, sama ada mereka juga akan cuba hadir ke sini, Rizal. FB Live dari mana, Firdaus Azil? Daripada parlimen ke daripada mana? Daripada pejabat beliau ke daripada mana? Okey, itu yang kita, sebab mesej tu dia terkandung, kalau boleh saya bacakan sedikit, berikan saya sedikit masa, saya nak buka sekejap. Okey. Sekejap. Okey, ini saya bacakan balik mesej yang telah dihantar oleh YB Fahmi Fadzil, ahli Parlimen Lembah Pantai merangkap pengarah komunikasi keadilan. InsyaAllah esok pagi, iaitu hari ini, ahli-ahli parlimen akan ke parlimen dalam jam 9.30 pagi. Rakan-rakan media jika tidak dibenarkan masuk boleh tunggu di simpang menuju jambatan ke parlimen. Jambatan itu yang beliau maksudkan, Rizal. Dan FB Live juga akan dibuat dari Facebook Datuk Seri Anwar Ibrahim serta beberapa pimpinan yang lain. Jadi dia terkandung satu. Jadi kita mungkin dia akan terus membuat FB Live di sini, mungkin dalam jangka masa yang pendek ataupun mungkin terus daripada pejabat ketua pembangkang. Tetapi bagaimanapun, jika mereka ada di sini, kita tetap akan cuba mendapatkan kenyataan daripada mereka mengenai penutupan ataupun penundaan sidang mesyuarat khas hari ini, Rizal. Dan Firdaus, saya tahu Firdaus bukan pakar kesihatan, tetapi Firdaus berada di parlimen untuk menyaksikan mesyuarat khas parlimen sejak daripada hari Isnin lepas sehingga ke hari Khamis lepas. Mungkin Firdaus boleh kongsikan pandangan Firdaus dan juga apa yang Firdaus lalui dengan penonton di luar sana berkenaan dengan keadaan dan juga SOP berkenaan dengan kesihatan di dalam bangunan parlimen. Sepanjang tempoh tersebut, adakah Firdaus melihat kelonggaran SOP ataupun bagaimana, dan juga kerana pada hari ini mesyuarat khas parlimen hari kelima patutnya diadakan, namun berdasarkan apa yang dikeluarkan oleh DG dan juga KKM, mesyuarat tersebut terpaksa ditangguhkan kerana berkenaan dengan isu kesihatan. Mungkin Firdaus boleh ceritakan pengalaman Firdaus sepanjang 4 hari tersebut di parlimen.
Baik, kalau mengikutkan, kalau kita imbas kembali kronologi di mana kesemua mereka yang dibenarkan hadir ke Parlimen perlu melalui ujian saringan. Seingat saya 2 kali ujian saringan dilakukan sebelum sidang mesyuarat khas bermula pada 26 Julai lepas, iaitu pada hari Rabu minggu sebelumnya dan pada hari Jumaat minggu sebelumnya. Jadi sekurang-kurangnya 3 hari sebelum mesyuarat khas bermula. Itu yang telah ditetapkan oleh Garis Panduan Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan daripada hari Jumaat, kalau ingatkan, kita ada laporkan beberapa dua ahli parlimen didapati positif, termasuk Presiden UMNO sendiri, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi, yang juga merupakan ahli parlimen Bagan Datuk, serta Timbalan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Dr. Mansur Osman yang juga merupakan ahli parlimen Nibong Tebal. Dan selain pada itu, beberapa ahli parlimen juga didapati kontak rapat, termasuk Ketua Menteri Pulau Pinang YB Chow. Jadi mereka dikasihkan. Jadi ketika itu kita jangkakan sudah mungkin dah yang lain semua itu sudah selamatlah, tetapi masih terus berlaku ujian saringan. Dan pada hari Khamis, pada hari Rabu dan Khamis, terus ujian saringan dilakukan di bawah di kawasan, kalau tak salah saya itu digazetkan sebagai kawasan ruang lega ataupun ruang makan, dan di situ juga berlakunya ujian saringan termasuk petugas-petugas media. Tetapi saya nak menyebutkan bilik media yang telah disediakan itu berada dalam ruang tertutup. Ventilator je mungkin boleh dipersoalkan sekiranya berlaku penularan. Mungkin memang kita semua akan kenalah, kerana seperti yang disebutkan tadi, ini yang dinyatakan oleh Kementerian Kesihatan sendiri, terdapat varian Delta dan juga Kappa berkemungkinan antara yang telah bertular di Parlimen. Jadi saya kira kalau ikutkan mungkin perlu menjaga, mungkin boleh diperketatkan lagi lah kalau ikutkan, sebab di ruang lega juga saya dapat lihat, malah kalau anda dapat ingat, seorang ahli parlimen telah dikenakan kompaun kerana gagal memakai ataupun sengaja tidak memakai topeng muka. Tetapi ada juga yang bertanyakan, ini adalah kawasan ahli parlimen, mengapa ahli parlimen tidak dibenarkan masuk? Kerana di dalam ini juga ada pejabat-pejabat kesemua ahli parlimen, Ketua Pembangkang juga ada pejabatnya, malah Perdana Menteri serta blok kerajaan juga ada pejabat di dalam ini. Tetapi berkemungkinan besar, ini saya masih cuba dapatkan kepastian, sekiranya kawasan ini digazetkan sebagai kawasan berisiko tinggi di bawah Akta 342, maka tak ada siapa pun boleh masuk ini kecuali mereka yang dibenarkan saja. Itu mungkin yang peruntukan yang digunakan untuk menghalang orang luar, termasuk ahli parlimen sendiri, untuk masuk ke kawasan ini, Rizal. Tapi kereta siapa yang lalu belakang Firdaus tadi tu, sewaktu Firdaus buat live cross itu, kereta siapa tu? Kerana Firdaus kata tiada siapa yang mungkin boleh masuk dalam kawasan berkenaan, tapi ada kenderaan yang lalu di belakang Firdaus. Mungkin Firdaus boleh ceritakan, Firdaus tahu ke tidak? Memang daripada pagi tadi kita nampak beberapa, saya rasakan berkemungkinan pegawai bertugas di Parlimen, walaupun sebab kita tahu walaupun kawasan itu digazetkan sebagai kawasan larangan, contohnya di bawah Akta 342 sebagai contoh, tapi kita tahu beberapa individu ataupun pegawai masih dibenarkan masuk, mungkin untuk urusan dan sebagainya. Malah kalau kita imbas kembali PKPD pun masih ada beberapa individu yang dibenarkan masuk dengan syarat ia mempunyai sebab yang kukuh. Jadi berkemungkinan itu adalah ahli-ahli parlimen ataupun mungkin yang di-Persatuan Dewan Rakyat sendiri ataupun timbalan speaker sendiri mungkin. Tetapi apa yang kita pasti, sebagai contoh, ahli parlimen Sungai Petani cuba masuk, tidak dapat masuk, itu kita jadikan sebagai asas bahawa tidak semua ahli parlimen dibenarkan masuk ke kawasan ini. Okey, dan Firdaus berbaki 1 ke 2 minit lagi sebelum jam 9.30 pagi, dan seperti yang dikatakan oleh Fahmi Fazil bahawa mereka akan mula turun pada jam 9.30 pagi. Mungkin Firdaus boleh pan dan tunjukkan kawasan di sekitar parlimen tersebut. Ada ke ahli parlimen, ada ke sesiapa di depan Firdaus, ada ke siapa individu di kawasan tersebut yang turun untuk protes bermula pada pukul 9.30 pagi? Baik, saya di sini kami menyediakan 2 kamera. Pertamanya, okey Rizal, saya nak Rizal, kita nak kena pan tunjukkan kawasan sekeliling. Kalau anda dapat lihat, mungkin anda bolehkan zoomkan sedikit, di mana terdapat pondok yang menjaga laluan ke bangunan parlimen, di mana anda kelihatan beberapa anggota penguat kuasa, termasuk yang memakai beret merah itu, kalau tak salah saya, itu adalah LSF, iaitu dia bukan FRU tapi LSF, serta ahli-ahli serta pegawai trafik dan sebagainya. Malah anggota polis berpakaian preman juga saya kira ada. Saya juga lihat beberapa kenderaan daripada Balai Polis SS Lee, IPD Wangsa Maju serta Dang Wangi sebagai contoh juga kelihatan. Tetapi kita sekarang ni, tadi kalau ikutkan, tadi sebenarnya lebih ramai
anggota penguatkuasa, tetapi ini mungkin sudah dihilang ataupun mereka sudah pun ditempatkan di kawasan mengelilingi bangunan parlimen ini. Dan anda juga dapat lihat media-media juga hanya dibenarkan berada di kawasan ini saja, tidak boleh nak buat mengambil gambar ataupun buat lintas langsung di sebelah sana kerana atas arahan mereka yang menjaga keselamatan di kawasan ini. Tetapi setakat ini kita tak nampak kelibat ahli-ahli parlimen. Jadi kita masih menunggu sama ada mereka dibenarkan masuk ataupun tidak. Okey, saya baru dapat maklumat bahawa kepada semua pengamal media, sila berkumpul di Bulatan Bank Negara Malaysia. MPMP Perbankan akan berarak di situ. Jadi sebab itu saya kira rakan-rakan media saya sudah memberikan, tetapi kita tetap akan tunggu di sini kerana inilah mereka punya destinasi akhir, Rizal.